Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar? Kita bertemu lagi sekali di Majlis Ilmu pada malam ini. So, Alhamdulillah, dapat sedikit angin baru, dapat idea baru dan ada nama-nama baru untuk InsyaAllah pada tahun depan ada mungkin 1 atau 2 produk yang berkisar kepada diabetes. Terutama sekali saya nak mengeluarkan satu stevia yang baru, yang tidak ada kesan sampingan. Maksudnya rasa, kan kadang-kadang stevia tu rasa pahit, rasa terlalu manis, tak macam tak natural pula. So saya masih lagi proses. Depan saya ni ada 2-3 lagi cawan kopi yang saya masih lagi buat testing. So sementara tu kita cerita lagi 10 ataupun 11, kita tengok ada masa tak untuk saya cerita masalah yang timbul di badan kita ataupun di dalam minda kita ataupun dalam suasana pergerakan kita setiap hari itu. Kadang-kadang dah ada petunjuk yang di mana kadang-kadang kita anggap benda tu macam alah, kita just take for granted lah, tak ada masalah lah. Sebab kadang-kadang you mungkin kata disebabkan faktor umur ataupun faktor takdir. Yang paling penting you kena berwaspada dengan perkataan takdir. Sebab apa? Kalau kita tahu semua, memang semuanya takdir, betul. Tetapi kan Tuhan dah kata, aku beri kamu pemikiran, dan selalu dijanjikan setiap kaum ataupun kamu sendiri kalau tak nak tukar you punya perangai ataupun kehidupan you, cara, gaya, pemikiran semua you sendiri tak akan tukar, tak mau tukar, aku tak boleh buat apa-apa. Ini janji Tuhan. Kamu sendiri yang kena mau bangun dan tukar. Maka malam ni lagi sekali saya nak panggil nama you berulang kali sampai you boleh hafal yang you tu adalah, dalam bahasa Inggeris dinamakan DND Warrior. DND tu Dr. Nurdin Darus lah. Sebab saya nak tinggalkan bila saya tak ada besok, sekurang-kurangnya warrior, pahlawan-pahlawan macam anda ni. Yang nombor 1, kenapa saya berani panggil you pahlawan, ialah you memprotect ataupun mengawal ataupun mengkontrol, menjaga diri you sendiri. You memang ingin menyembuh, merawat dari sudut kesihatan lah. Saya tak mau masuk campur dengan banyak sangat. Dunia ni banyak heboh kan. Kita fokus kepada kesihatan dahulu. Apabila you boleh berlawan dengan sebarang penyakit secara alami dengan bersungguh-sungguh, dengan janji Tuhan setiap penyakit itu ada ubat, maka kalau betul Tuhan nak bagi juga ada, maksudnya musibah atau bencana lain atau yang kita tak boleh buat apa-apa lagi dah, itu baru dinamakan takdir. Itu pun jangan putus asa. Kadang-kadang diduga macam orang dulu-dulu kan, diduga bertahun-tahun. Kita ingat setahun dua dah tak boleh buat apa, dah tak boleh buat apa. Orang sampai 7, 8, 9, 10 tahun. Kadang-kadang ada magic show. So malam ni mana tahu kita dapat sedikit hadiah. Dah bersedia? Kita mulakan dengan nombor 1. Sebenarnya dah campur semalam ni dah masuk mungkin dah 12 kot. Baik, nombor 1 untuk malam ni. Rambut yang mula nipis, dia mula nipis dan mula gugur. Ini antara petanda-petanda saudara-saudara sekalian yang memungkinkan you mungkin tak rasa dia mustahak. Sebab rambut kan kadang-kadang memanglah mungkin kata salah makan ataupun dah memang lagi sekali dah berumur, ataupun lelaki kan memanglah sepatutnya dia jadi botak sikit ataupun rambut jadi nipis. Tapi sebenarnya tak. Kalau tak pasal-pasal, maksudnya bukan you dah berumur sampai 5-60 tahun masih katakan 30-an 40-an, kalau you tiba-tiba tengok rambut you, terutama perempuan pun sama, lelaki pun sama, dah mula nipis. Tahu tak nipis? Maksudnya thinning hair. And then you start, kalau campur pula dengan dropping, setiap kali you mandi, jangan-jangan dulu you tengok sampai lebih pada 10-12 helai keping ataupun ni lah urat rambut you. Sekarang sampai kadang-kadang lubang nak keluar air tu pun dah tersumbat. Okey, itu you kena check sama ada masalah, selalunya hormon. Okey, dan kalau takat hormon saja tak ada masalah, doktor akan check. So siapa you kena jumpa, you pergi jumpa pakar hormon, endocrinologist, okey, ataupun internal medicine doctor, check tengok sama ada masalah satu hormon
terutama sekali thyroid ataupun hormon-hormon lain seperti estrogen dan sebagainya. Pendek cerita selesaikan masalah hormon dulu, lepas tu baru doktor akan cek masalah-masalah lain lagi. Kanser tu hujung-hujung lah, rambut luruh tu tak menjadi petanda awal, okay? Kecuali kalau you buat kemoterapi lah, itu sebab racun ubat tu. Nombor satu. Nombor dua ialah cek kalau kaki you bertukar warna. Kaki tukar warna maksud saya begini, selalu you, kan kita boleh perasan kaki kita dah jadi lebih merah ataupun kadang-kadang lebih pucat, atau selalunya ada pertukaran warna kaki. Cek sama ada you dah ada diabetes atau tidak. Sebab saya dah kata pre-diabetes lebih ramai daripada orang yang diabetes. Maksudnya orang yang nak kena diabetes tu ramai, tapi dia tak ada punca cita nak pergi cek. Dan kadang-kadang kita malas lah, tak ada masa nak pergi cek. Zaman-zaman COVID ni pula nak pergi hospital, klinik, lagi kita tak nak. Tapi kalau kaki dah bertukar warna, dia dah mula sejuk-sejuk, you rasa pula dia kebas-kebas, saya rasa you kena cek. Okay, yang penting kita fokus tengok ada diabetes ataupun penyakit-penyakit lain atau tidak. Selalunya diabetes lah. Nombor seterusnya ialah you tak suka kalau orang peluk you. Bukan peluk macam mana, maksudnya kalau kan kita kadang-kadang kita ni lah berjumpa dengan orang, zaman sekarang tak lah. Kan zaman dulu kita pegang, kita hug, kita peluk lah kan. Setengah orang cut sini, cut sana kan. Tapi sama-sama wanita, semua wanita atau lelaki pun kita peluk juga, betul tak? Tapi sekarang you tak mau dipeluk. You rasa macam orang peluk dulu tak rasa apa, tapi sekarang orang peluk sikit pun rasa macam terjerat ataupun tercekik ataupun terdakap kuat sangat, rasa macam perit pula. Funny kan, dulu you have no problem, you yang pergi dakap orang dulu, sekarang you tak nak. Sebab ada kes-kes ni walaupun jarang berlaku di negara barat, lebih kepada orang Caucasian, maksudnya Mak Saleh lebih rajin kena daripada orang Asia ataupun orang darah-darah kita ni, darah Melayu semua ni. So dia sebenarnya ada masalah multiple sclerosis, MS. Ni masalah collagen, masalah saraf semua tu terganggu sangat dan dia sensitif. Okay, so sajalah saya bagi tahu kod-kod ada kes macam tu. Tapi yang lebih mustahak malam ni saya nak cek seterusnya. Ready? Left arm pain, sakit tangan sebelah kiri. Dia rasa lenguh belah kiri, bukan sakit macam kena pisau tu tak. Dia lebih kepada lenguh, dia lebih kepada macam bisa. Dan selalunya kalau daripada bahu ke tangan belah kiri, selalunya you kena cek apa? Semua tahu kan kalau belah kiri, apa-apa saja berlaku belah kiri, nombor satu you kena cek apa yang you boleh tulis kat situ. Cepat tulis. Jawapannya ialah jantung. Is that clear? So jantung adalah yang paling mustahak you clear dahulu kalau ada masalah belah-belah kiri ni. Okay? Dan kalau you ada masalah degupan jantung terlalu, degupannya tinggi, cepat, ataupun rasa macam boleh dengar degupan jantung, sepatutnya you tak boleh dengar. Faham tak? Setengahnya kalau tidur tu boleh dengar macam ada orang main gendang kat dada you. Ni selalunya cek juga, okay? Sama ada jantung ataupun masalah thyroid. Okay, ni penting ya. Sebab apa? Jangan sampai dia dah serius baru you nak. Saya kata semalam, kalau mata dah ke depan atau jantung tu dah mula nak kena macam heart attack, baru you nak pergi jumpa, mungkin takut terlambat. Faham? Okay. Satu lagi ada kaitan dengan jantung juga. Kita fokus sikit kat jantung ni sebab apa? Jantung is still the number one killer. Walaupun ramai orang diabetes campur high blood pressure, lebih ramai betul. Orang kanser pun dah mula catch up dah mula nak dekat dah ni. Ketinggian orang kena kanser semua. Tapi jantung tetap lagi nombor satu. Dan dia kadang-kadang tak sempat bagi warning pun. So baik kita tengok, kalau awal-awal lagi you dah rasa chest pain, sakit dada. Tadi sakit belah kiri, bahu, tangan semua, tapi sekarang dada pula. Kalau you rasa dada ni tak pasal-pasal sakit, ataupun terutama sekali kalau you naik tangga lebih jenuh, you nak bernafas ataupun kurang bernafas ataupun sesak nafas, lebih-lebih lagi kalau you rasa macam bisa sakit, saya rasa biarlah. Orang nak kata cuma muscle pain saja, kadang-kadang orang kata tak apalah, sekejap je lagi baik. No, bagi I lebih daripada 2-3 kali dia merasa tak sedap aja, you pergi jumpa doktor. Pastikan tidak ada masalah jantung.
ya, takut tersumbat dan sebagainya. Dan zaman moden sekarang, saya tak tahu di negara ataupun di negeri lain, di Selangor ni ada center tak salah saya kat Bangsa ke kat KL, dan mungkin ada hospital yang dah boleh buat apa yang dipanggil coronary artery calcification. Dia boleh buat scan macam kita masuk MRI tu, tapi dia scan kepada bahagian jantung dan sekelilingnya, tengok ada blok tak, ada calcification tak. Bukan blok dari segi atherosclerosis, tapi dari segi yang paling orang tak check ialah calcification. Maksudnya kalsium kita dah deposit di bahagian-bahagian, terutama sekali pembuluh darah. Kita kena check. Sebab apa? Kalau kita score, dia ada score. Kalau 0 tu baguslah. Ada beberapa tahap. Okey, kalau dah sampai teruk sangat tinggi resultnya, doktor akan bagi mungkin ada ubat-ubat yang tertentu lah, ataupun kita belajar kontrol balik dengan diet kita, terutama sekali DND diet, suplemen D3K2, ambil sacha inchi oil tu semua untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah sebelum ada orang panggil yang lebih menerukkan keadaan. It can only get worse, it cannot get better kalau kita tidak tukar, terutama sekali pemakanan, tidur dan exercise dan stres. Tengok tu, empat tu, makanan, tidur, stres, exercise. Dia asyik-asyik main kat situ je. Kalau itu you tak cakap ataupun itu you tak nak buat, saya rasa you tak payah dengar lah. Pasal apa? Nanti asyik-asyik nak cari ubat je, asyik-asyik nak suruh doktor pergi inject, nak bagi dia hilang terus macam tu je. Sebab itulah hospital ataupun farmasi laku. Sebab apa? Kita nak shortcut. Boleh tu boleh kalau emergency. Baik, kita terus dulu. Baik. Kalau you tengok muka you pucat, tengok muka pucat dan kuku pun pucat, dan you selalu letih, ni senang je. Orang perempuan terutama sekali budak-budak muda ni, sekali lagi saya nasihatkan, mak-mak, bapa-bapa yang ada anak dara ni, you kena jangan biar dia sampai dia segan nak cerita. Biar dia terbuka minda dia untuk cerita kepada mak dan bapa. Sebab apa? Kadang-kadang mereka tu ada period yang berat, heavy period. Maksudnya yang orang kata apa, sampai berhari-hari lah. Dia segan nak cerita ke apa kan. Dia dah letih, dia dah pucat, dia tak boleh belajar sebagainya. Sebab apa? Yang ni akan lagi lama akan menerukkan masalah anemia. Dan kesian kepada anak you ataupun cucu you. Mereka ni zaman sekarang ni budak 8, ada yang 9 tahun biasa dah dapat apa tu, 10 tahun memang ramai yang dah ada menses, dah balik. Jadi tolong bantu mereka supaya jaga makanan, make sure mereka tidak terlalu bermasalah dengan period mereka. Kalau heavy sangat macam mana, support mereka. Okay? Kalau perlu ambil suplemen seperti iron, folate, B12 semua tu untuk meningkatkan balik red blood cell, harus you buat. Sebab kalau tidak nanti lama-kelamaan jadi salah satu daripada masalah anemia ni ialah dia tidak boleh berfungsi dan fokus. Kesian budak-budak baru nak masuk sekolah, nak pergi form 1 semua tu dah mula jadi macam tak sihat je nampak kan. Okey, baik. Seterusnya, kalau yang ni fokus ya, dengar saya cerita ni. Kalau you tengok diri you ataupun ada orang komplain, you cakap tak terus dah lah ni, tak tak terus itu maksudnya dah slurred. Your speech, bicara you tu macam you sendiri tak puas nak cakap, ataupun orang sendiri tak faham you cakap. Macam slurred, maksudnya tak jelas. Okey, satu. Nombor 2, kalau you ada masalah sampai mata pun dah mula rabun sikit, ada kaitan dengan mata pun iyalah juga. Tapi kalau kombinasi dengan apa saya kata tadi, dengan speech, dengan mata, bahkan kadang-kadang dia sebelah pula tu, ataupun you ada masalah campuran pula dengan kebas-kebas, dan paling-paling kalau you punya imbangan badan tu terganggu, you senang terhuyung-hayang dan sebagainya, campur 3-4 benda-benda macam ni sekali, you kena cepat masuk hospital lah ni juga. Pasal apa? Takut kenapa? Siapa tahu cepat? Ada 2 perkara yang saya ingin nasihatkan. Bukan you pastinya akan dapat diagnosis yang saya cerita malam ni, tetapi kemungkinan besar you akan kena apa yang dinamakan seperti yang dipanggil stroke. Stroke ni bahayalah kan. Dan kita tak nak satu lagi cerita yang dinamakan cancer of the brain.
Biar saya cerita yang teruk-teruk dulu supaya kita boleh selesaikan masalah ni. Pastikan doktor tidak ada isu. Doktor kata no, it's just something else, biar something else. Tapi dua ni you nak kena clear dulu. Pasal apa? Stroke kalau lambat dia tak boleh reverse tau. Dia kalau reverse pun lambat, nak kena fizio. You tahu kan stroke kan, sampai sebelah dah tak boleh bergerak, mulut dah keluar air liur je, tak boleh makan, nak kena suap 3-4 bulan, bila boleh jalan pun nak kena fizio, kadang-kadang 2-3 tahun, dan kadang-kadang peninggalannya, side effectnya sampai bila-bila pun ada. Jadi kita tidak nak you tak faham. Yang saya cerita ni boleh kalau doktor dapat cepat. Dia orang kata kalau stroke tu dah mula nak kena ataupun terkena awal tu, the first 3 hours to 4 hours tu, kalau doktor tu cepat bagi ubat-ubatan untuk cairkan darah, buat saya pun tak pandai lah benda-benda emergency ni kan, tapi bila saya tahu yang doktor ada cara untuk reverse balik, buka balik pembuluh darah tu. Jadi sekurang-kurangnya clot tu, blood yang dah beku selalunya dia attack bahagian brain lah kan. Bila tak sampai darah kat situ, dia terbakar kat situ, jadi kawasan sebelah, kalau belah kiri, jadi belah kanan, tangan, kaki you semua dah macam paralyzed. Faham? Jadi kita tak nak lah benda ni berlaku, sebab dia, saya dah bagi tahu awal ni, kalau nampak aja, ada satu lagi penyakit yang ada kaitan dengan stroke juga, tapi dia tak jadi stroke terus, dia jadi orang panggil TIA. TIA tu dalam bahasa Inggeris, bahasa sains, dia panggil transient ischemic attack. Macam stroke, dia panggil brain attack tu. Kalau heart attack, kalau brain attack, jadi stroke terus. Tetapi kalau you kena TIA, transient tu maksudnya sementara saja, ischemic tu maksudnya tak sampai oksigen, attack lah kan. So kalau transient sementara je, alhamdulillah. Sebab apa? Body ni Tuhan bagi kat kita, saya dah kata Tuhan tu maha penyayang, maha pengasih. Kalau dia boleh, dia tak nak bagi you kena stroke. Kecuali you nak menzalimi diri juga, tak dengar cakap, tiba makan gila-gila, stres, tidur tak cukup, attack. Okay, so itu nak buat macam mana? Itu baru dinamakan bukan takdir, itu menzalimi diri. Tetapi kalau sempat, apa yang saya kata tadi, dia boleh reverse balik. Okay, dia boleh buka balik. Sebab Tuhan ada, selain daripada nak tunggu doktor bagi ubat, kalau kecil-kecil aja, kalau kecil, apa orang panggil sangkut sikit-sikit, ada cara lain. Tuhan ada special orang panggil ambulance. Dia akan hantar, dia akan bagi pressure tu kuat sikit ke, bagi terkelucut you punya sangkut tu tadi, jadi dia sempat buka balik. Jadi kalau bawah pada 1 jam, setengah jam tu, sempat lagi you punya myelin ataupun saraf you tidak terbakar terus. Faham? You macam blur sekejap, you macam nak jatuh sekejap, tapi tak sampai beberapa saat, kadang-kadang dia boleh reverse balik. Tapi berapa kali chance you nak, tu yang dipanggilkan TIA tu, transient tu pun you anggap macam dah serius dah. Boleh tak boleh? Boleh kan? Sebab dia ada chance kena balik. Baik, seterusnya saya sambung nombor berapa saya pun dah tak ingat ni, mungkin yang ke-5 ke ke-6. Kalau you cough blood, you batuk darah, ini bukan nak main-main. Kalau you batuk darah aja, tolong pergi check. Okay, saya tak kira you rasa macam luka sikit ke, tak sikit ke, anything that is dealing with blood, sama ada you cough ataupun you buang air besar, asalkan ada darah aja, kencing pun kalau ada darah, saya tak benarkan you duduk kat rumah. Besok pagi telefon, pergi jumpa emergency ke apa-apa, especially when you muntah darah. Okay, of course lah, you boleh suspect daripada perut, daripada kerongkong ni lagi, daripada esophagus ni, mana-mana sampaikan perut pun, especially orang yang kena ulcer, orang yang ada masalah biasa-biasa macam GERD pun, IBS pun, you kena pergi check juga, sebab dah keluar sampai kena berdarah. Faham? Okey, selalunya kalau berdarah fresh tu lain, kalau berdarah warna hitam tu lain maksudnya. Sama juga kalau you buang air besar, kalau darahnya dah gelap, itu berarti dia daripada atas, mungkin daripada small atau big colon intestine. Tapi kalau dah merah, cair, clear, fresh, mungkin you ada buasir dan sebagainya. Apa pun check. Sebab apa? Kita tidak mahu masalah, bukan ulcer saja, tapi kita tidak mahu masalah apa? Cepat? Cancer. Faham? Okay, next. Kalau you ada masalah, saya cerita tak belum? Kaki bengkak, terutama sekali belah kiri, kita nak suspect kaki bengkak. Selalunya saya kata apa? Maksudnya apabila you tekan dan you lepas, dia tak nak naik balik, dia melekuk ke dalam tu. Dia macam
sembab, faham? Okey, macam ada macam kuih pau tu, you tekan dia tak mau naik balik. Lambatlah kalau naik balik pun. Dan ini selalunya ada kaitan dengan masalah apa? Selalunya masalah, especially kita risau tentang jantung. Nombor 2, kita risau tentang buah pinggang. Ataupun nombor 3-nya ada kaitan dengan paru-paru ataupun liver pun boleh terganggu. Faham? Dan basically disebabkan masalah protein you menjadi masalah. Namanya albumin ni selalunya. Sebab tu doktor akan check you punya blood report. Bila albumin tu rendah sangat, berarti you mungkin ada masalah metabolisme protein, ataupun setengah orang tak cukup hydrochloric acid dalam you punya stomach, tak boleh dia mencerna atau mendigestkan protein you, maka kadang-kadang protein tu boleh tercicir atau bocor, ataupun dalam bahasa medical dipanggil ada leaky gut, kan, kebocoran usus kita sehinggakan protein-protein ni boleh keluar. Dan bila dia keluar, air pun ikut. Bila air ikut, dia jadi kembang. Itu yang bila gravity pula dia tak nak naik atas balik, maka kaki kita jadi macam kuih pau. Faham tak faham? Tengok dia punya pergelangan kaki. Siapa yang rajin makan ubat banyak-banyak, kidney boleh rosak, semua tu pun boleh menyebabkan. Ini petunjuk yang jangan you melawak. Okey. Right? Ada cara untuk kita betulkan lah kalau kita dah pastikan sama ada buah pinggang ataupun jantung, paru-paru, ataupun saya kata apa tadi, liver. Right? Terutama sekali mereka yang ada fatty liver tu. Ada juga yang kalau ada masalah thyroid pun boleh kena. Masalah heart problem, saya dah kata tadi kan, very important. Sebab heart dah tak boleh pump, maka kaki boleh jadi bengkak. Ataupun orang yang kena psoriasis pun boleh, autoimmune disease, boleh menyebabkan masalah kembang kaki, swollen toes. Ibu-ibu jari kita di kaki tu pun boleh jadi bulat-bulat je, comel-comel pula tu, tapi bukan comel yang baik lah. Okay. Kita habis lagi 1, 2, 3 cukup. Lepas tu masa pun dah cukup. Okay. Growing rash, kalau you ada kulit kita ada macam naik biji-biji, bintik-bintik, okay, dan dia membesar, tak ada sebab apa-apa dia jadi macam tu, you kena check. Lepas tu bagi mereka yang rash, tak apa juga, tapi ia gatal pula. Kalau you terlalu gatal kulit you sampai you tak boleh kontrol, sampai tidur pun tak boleh, kerja pun tak boleh, asyik garu je, macam orang kena macam kena gala-gata tu kan. Dah sikit tak apa, 2-3 hari, tapi kalau sampai lebih pada 2 minggu, you kena check. Satu daripadanya ialah mungkin alahan, tetapi alahan pun kalau you dah stop, selalunya dia clear. Tapi ni tak mau clear juga, kita kena buat apa? Kita kena check diabetes lagi sekali. Gula adalah musuh utama lah tu. Nombor 2 ialah masalah liver pun boleh. Sebab ini selalunya orang yang dah advance, penyakit-penyakit yang dah seperti inilah, hepatitis, cirrhosis, even cancer pun mungkin menyebabkan kulit kita terlalu gatal. Seterusnya tengok kuku kita, jangan sampai dia bengkak, melekuk ke atas. Dia panggil clubbing. Tahu clubbing tak? Dia kuku kita macam tu kan, selalunya kan lebih kurang macam tu. So dia naik macam tu. Kuku tengok ni, dia melekuk, okay, bulat comel, dia melekuk ke atas. Dia tidak flat, tak sama, ataupun sikit je, tapi dia tinggi naik, melekuk, dan hampir semua kuku dah mula. Kalau dah sampai melekuk macam tu, dia panggil nail clubbing, club macam tu, dia melekuk macam tu. Itu mungkin dah terlambat sebenarnya, tetapi masih boleh dibetulkan. Lambat maksudnya penyakit tu dah serius lah. Kan kalau belum serius, lebih mudah, lebih gampang you selesaikan. Katakan anemia, boleh juga jadi clubbing, tetapi selalunya yang saya lebih takut ialah apa dia? Masalah liver, masalah organ yang dahsyat-dahsyat rosak, dan yang penting sekali ialah kanser. Baik, kita tutup cerita pada hari ini, iaitu kalau you ada masalah, tadi saya cakap pasal stroke dah cakap, tapi saya lupa nak bagi tahu yang pemikiran you dah mula foggy kan. Malam-malam saya cakap, tapi bila saya sebut perkataan kanser tadi tu, brain fog, you punya otak dah jadi kelabu, dah kabur, tak boleh fikir. Dan yang paling saya risau ialah
tiga. Okay, kita tutup malam ni. Tiga benda datang serangkai. Satu, loss of appetite, you loss of weight, and you ada masalah fever. Tiga ni. Saya ulang lagi sekali, you senang, you tak ada nak plan nak diet apa-apa, tapi you hilang selera makan. Tiba-tiba you hilang selera makan, tak lalu. Dah sebulan dua ni berat badan you pula turun, you loss of weight pula. Sampai tak pernah you tengok 5-6 kilogram dalam sebulan boleh turun. Sampai orang tegur you sendiri pakai seluar londe. Saya rasa dan saya rasa saya nak you check temperature you. Kalau demam-demam, ni tak ada kaitan dengan COVID, ni you sendiri punya cerita ni. Senang-senang rasa demam, okay, walaupun demam tu saya selalunya kata dia tidak teruk, selalunya dia berkaitan dengan night sweat, so malam-malam berpeluh. Saya kira orang nak kata apa katalah, lantak you kena selesaikan masalah kanser dulu. Make sure doktor check habis-habis daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Doktor, I want you to exclude, tolong bereskan saya ni ada kanser atau tidak. Sebab yang tu lah nombor satu. Masa saya kena dulu pada 2001 kan, ingat tak kali pertama tu, ni antara petanda-petanda yang saya campur dengan pekak sekali sebab dia attack bahagian tube dekat dengan telinga ni. Baik, kita habis malam ni. Terima kasih banyak kerana sudi join saya. Sambungan daripada malam semalam. Sebenarnya ada lagi beberapa tanda yang tidak begitu mustahil untuk kita kenal semua, tapi cukuplah kalau you dapat semalam dapat 10, malam ni dapat 10. Cuba tengok balik dua-dua video ni supaya you checklist, aku ada yang mana, ada yang mana, tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, pergi check. Jangan panik ya, sebab nak jadi pahlawan ni kena kuat semangat, betul tak? Tak boleh kita jadi orang kata apa, manja sangat ya. Kita kena be strong, apa jadi pun kita sanggup. Sebab apa? Kita nak tolong diri kita dulu sebelum kita nak tolong orang lain. Itu tujuannya. Jadi kita semua tidak perfect, kita tidak sempurna, tapi kita harus belajar terus meningkatkan darjat kita. Sebab setiap kali kita kata apa tu, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfaqni, itu kan, kita nak angkat diri kita, kita nak minta rahmat dan kita nak minta sempurnakan diri kita, kita kena buat sesuatu. Jadi pelajaran malam ni saya mengharapkan you belajar untuk dunia anda bahagia dan akhirat anda syurga. Dan jangan lupa sentiasa apa? Let go is very good for you. Let go and then feel good all the time. InsyaAllah beres. Jumpa lagi pada waktu yang terdekat. Salam untuk family semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahil untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,